أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung pengajian tahsin Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini menyambung masih di surah An-Nisa pada muka surat 93 ayat yang ke-92. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baiklah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada Puan Admin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya dan kita semua taufik untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan ia asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ia asbab untuk kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pilih lagi dan lagi
untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga insya-Allah. Baiklah, kita sambung pengajian tahsinul Quran pada petang ini pada muka surat 93 ayat ke 92. Baiklah, kita sama-sama sediakan mushaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Yalah, insyaAllah dipersilakan Puan Majah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah mu'minatin wadiyatun musallamah musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama-sama Mak Azhar. Masya Allah. Sebelum kita sambung terjemahan ayat ini, saya nak ulang balik seperti mana saya ada bagi tahu minggu lepas mengenai waqaf, insya-Allah. Waqaf, pembahagian waqaf. Ada saya bagi tahu minggu lepas, kita nak ulang balik waqaf punya jenis, ya. Jenis waqaf. Yang pertama, waqaf mengikut bacaan seseorang itu terbahagi kepada 4 cara. 4, orang kata apa, 4 jenis waqaf. Yang pertama, waqaf yang dinamakan waqaf ikhtiyari. Saya tulis juga kan, baik. Saya tulis di chat. Waqaf yang dinamakan waqaf ikhtiyari, iaitu waqaf yang mana dilakukan oleh pembaca dengan niat, dengan sendiri, berniat untuk mewakafkan tempat itu. Contohnya disebabkan untuk mengambil nafas yang baharu, dipanggil istirahah, untuk direhat supaya dia boleh dapat ambil nafas yang baharu untuk sambung pembacaan dia, maka ini dipanggil waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari maksudnya intentionally, maksudnya bil qasdi, maksudnya dengan niat, maksudnya dia berniat untuk waqaf di situ. Dan yang keduanya waqaf yang dinamakan waqaf idtirari. Idtirari maksudnya waqaf yang dalam keadaan darurah. Waqaf yang dalam keadaan darurah, yang mana tidak berniat untuk waqaf. Dia emergency, dan emergency stop. Dia waqaf tidak berniat nak waqaf, tetapi disebabkan tak sampai nafas dia. Dia nak sampai pada perkataan itu, dia nak waqaf kat situ, tapi tengah-tengah jalan habis minyak. InsyaAllah. Dan dia bawa kereta kancil, tak sampai RNR nak sambung anak, nak isi minyak, tengah jalan dah habis minyak, berhenti kat situ. Ini panggil waqaf idtirari. Ataupun disebabkan dia terlupa. Untuk seorang yang pernah hafal ayat tersebut, dia terlupa apa yang telah hafal, ini perkataan kalimah itu, dia tanpa sengaja dia telah waqaf di kalimah yang sebelumnya. Jadi untuk waqaf istirari ini hanya yang boleh waqaf adalah waqaf pada kalimah maqtu'ah, kalimah yang telah diasingkan daripada kalimah yang lain. Ini satu kalimah lah, satu kalimah yang sempurna. Tak boleh tengah-tengah kalimah dia nak waqaf. Alhamdulillahi Rabbil tak boleh berhenti pada maksudnya pada satu kalimah yang sempurna. Ini waqaf iktirari. Seterusnya nombor 3, waqaf intizari. Intizari, yakni waqaf yang dia intizar. Intizar berarti waiting, berpanggil tunggu. Menunggu.
menunggu. Yang mana kita wakaf pada kalimah yang ada ikhtilafur riwayah. Untuk siapa yang belajar qiraat, sama ada qiraat sab'ah, 7 qiraat bersama riwayat-riwayatnya, ataupun yang ada belajar qiraat asyarah bersama dengan riwayatnya. Jadi dalam satu kalimah itu dia nak buat jamak, himpunkan ke semua pembacaan ikhtilaf dalam satu kalimah itu, dia wakaf kat situ. Contoh, wa atharal hayatad dunya, dia ulang balik, wa atharal hayatad dunya, dia buat wakaf, dia baca qiraat yang lain pula, wa atharal hayatad dunya, kat situ dia buat bacaan lain pula. Ikhtilafur riwayah. Jadi kita berhenti kat situ, dipanggil waqaf intizari, untuk menunggu, sebab kita nak sempurnakan pembacaan ikhtilafur riwayat yang lain, supaya sempurnakan riwayat yang lain juga. Itu waqaf yang ketiga. Waqaf yang keempat, yang terakhir adalah waqaf ikhtibari, iaitu mengenai panggil ikhtibar. Ikhtibar maksudnya yang diuji. Instructional waqaf. Stop. Instructional stop. Maksudnya daripada ustaz ataupun daripada guru yang sedang mengajar tentang waqaf ini, dia akan berhenti pada satu-satu tempat tu untuk mengajar muridnya kalimah punya kaifiyatul waqaf. Ini kaifiyatul waqaf pada satu kalimah. Macam mana nak waqaf pada satu-satu kalimah tu. Ataupun untuk panggil tahu dekat mana waqaf yang baik, dekat mana waqaf yang tidak baik. Waqaf yang paling terbaik, waqaf yang baik, waqaf yang buruk, waqaf yang sempurna. Jadi untuk mewaqafkan pada tempat-tempat ini atas niat untuk menguji ataupun untuk mengajar murid, makin dipanggil waqaf ikhtibari. Jadi inilah waqaf, 4 waqaf yang mana dikira dari segi pembacaan Al-Quran, ini orang yang membaca itu. Orang yang membaca itu punya keadaan. Baik, seterusnya ada dinamakan waqaf mengikut tempat. Mahallul waqaf. Waqaf mengikut tempat. Dia ada empat tempat. Ini 4 tempat yang mana, 4 jenis tempat yang mana dia waqaf itu sama ada baik ataupun tidak. Sama ada waqaf itu dikira tempat yang elok ataupun waqaf tempat tidak elok. Yang pertamanya, waqaf terpanggil waqaf tam. Waqaf tam yang sempurna. Waqaf yang sempurna. Apakah maksud waqaf tam? Ini dia berhenti. Waqaf itu dia berhenti pada tempat yang mana tidak ada hubungan lagi dah dengan kalimah selepasnya, dan tidak ada hubungan lafzi. Dia panggil lafzi. Hubungan lafzi ialah hubungan dari segi jumlah yang sempurna, dan begitu juga tidak ada hubungan maknawi. Hubungan maknawi maksudnya kisah itu, cerita itu, konteks itu telah selesai. Contoh, kita waqaf pada ayat yang kelima dalam surah Baqarah, ulaika humul muflihun. Kita berhenti pada muflihun. Maka kita cakap itu waqaf yang sempurna, waqaf tam. Sebab kan dah tak ada hubungan lafaz dengan perkataan atau ayat selepasnya, dan tidak ada hubungan maknawi, hubungan dari segi makna.
Dan yang keduanya waqaf yang dinamakan waqaf kafi. Waqaf kafi ni sini sempurna, ini cukup. Waqaf pertama tadi waqaf panggil tam, sempurna. Waqaf yang kedua ni waqaf ni yang mencukupi, sufficient. Silap bahasa Inggeris pula. Waqaf kafi sempurna. Sempurna pula. Cukup. Janganlah waqaf yang mana kita waqaf pada kalimah yang mana ada hubungan maknawi, makna dengan kalimah yang selepasnya. Yang kisah tu tak habis lagi, cerita tu tak habis lagi. Tapi dah tidak ada hubungan dari segi lafzi. Ini perkataan tu dah kat situlah ayat dia dah berhenti. Jumlah dah sempurna kat situ, jumlah dia dah selesai kat situ, tapi kisah dia tak selesai lagi. Ini waqaf kafi, waqaf yang mencukupi. Contohnya kita berhenti pada ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk ayat keempat dalam surah Al-Baqarah. Ayat ketiga. Ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dah selesai dah. Ini jumlah tu dah selesai. Bahkan jumlah yang seterusnya dia tidak ada hubungan lafzi dengan jumlah ni, tetapi ada lagi dari segi hubungan maknawi. Ini kisah tentang orang yang mana bertakwa ni masih lagi berjalan. Jadi dipanggil waqaf kafi. Dan yang ketiganya waqaf dipanggil waqaf hasan. Waqaf hasan ini waqaf yang baik. Waqaf yang baik adalah yang mana kita waqaf pada kalimah yang ada terbalik. Ini terbalik pada waqaf kafi. Dia ada panggil apa, ta'alluq, hubungan lafzi, tetapi tidak adalah hubungan maknawi. Ini dia ada lagi hubungan lafzi. Contohnya kita berhenti pada perkataan kalimah lillahi dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berhenti pada Alhamdulillah. Jadi dipanggil waqaf hasan, yang okey, waqaf yang good, yang okey. Dan yang keempatnya waqaf yang namakan waqaf qabih. Waqaf qabih ni waqaf yang buruk lah. Waqaf qabih, waqaf yang buruk, yang bodoh. Apakah maksud waqaf yang qabih ni? Ini kita waqaf pada kalimah yang mana masih ada lagi hubungan lafzi dan hubungan maknawi. Ini memang tak selesai lagi lah kisah itu, dan tak selesai lagi jumlah tersebut. Contohnya Maliki Yaumiddin, kita berhenti waqaf pada Maliki. Kita berhenti waqaf pada Malik, maka dipanggil waqaf qabih. Disebabkan apa? Dia adalah mudaf. Kalau kata apa, dalam bahasa Arab ni dia punya panggil i'rab dia adalah mudaf kepada yaumi, raja kepada raja hari pembalasan. Jadi kita cakap raja siapa? Raja dengan hubungan selepas dia ada lagi hari pembalasan tu adalah memiliki atau raja hari pembalasan, raja kepada hari pembalasan. Kalau kita berhenti pada raja maliki ataupun pemilik, jadi hubungan lafzi itu masih berbaki lagi, dan apatah lagi hubungan maknawi. Jadi inilah waqaf dari segi tempat, jenis waqaf dari segi tempat. Jadi insya-Allah kita daripada murajaah ini kita bolehlah sama-sama kita jaga pada tempat-tempat waqaf ini, insya-Allah. Baik, saya mohon maaf ambil masa sedikit. Baik, kita sambung pada terjemahan ayat ke-92 muka surat 93 ini, insya-Allah. Dan tidaklah bagi seorang mukmin
dia membunuh. Ini tidak boleh, tidak sepatutnya. Ini tidak layak dan tidak sepatutnya seorang mukmin itu dia membunuh seorang mukmin yang lain. Illa khata'a, kecuali tersilap ataupun tidak sengaja. Sebabkan seorang mukmin ini dia tidak akan melakukan dosa, bahkan dosa besar, membunuh. Tak layak bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah untuk melakukan dosa, dan lagi dosa besar. Kecuali dia tersilap. Ini tersilap dalam membunuhnya. Baik dalam kitabul jinayat, dalam kitab fiqh pun ada bagi tahu mengenai jenayah yang dilakukan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang itu dia terbahagi kepada 3. Pertamanya pembunuhan yang dengan sengaja, yang keduanya pembunuhan yang tidak sengaja. Yang inilah dia, yang tidak sengaja. Yang ketiganya pembunuhan yang tengah-tengah. Dia sengaja pun ada dan tidak sengaja pun ada. Apa maksudnya nanti ada ayat ni bagi tahu. Jadi pembunuhan dengan yang tidak sengaja ni, contohnya apa? Contohnya dia sedang memanah dan dia sedang target, dia sedang mensasarkan panah dia kepada ke arah satu binatang yang dia nak buru lah. Contohnya rusa ataupun kijang, dia nak manah, dia nak memburu. Tetapi tersilap dan tidak sengaja telah memanah seseorang sehingga menyebabkan dia mati. Maka itulah contoh silap dalam membunuh, tersilap. Dipanggil qatlul khata', pembunuhan secara tidak sengaja. Ataupun dia sedang berlawak-lawak je dengan kawan dia. Mungkin dia ketuk badan kawan dia, tiba-tiba kawan dia telah meninggal. Jadi itu pun dipanggil qatlul khata'. Jadi waman qatala, apakah hukuman orang yang membunuh secara tidak sengaja ni? Siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka hukuman dia adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Adalah dia membebaskan, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, yang pertama. Dan yang keduanya membayar ganti nyawa, dipanggil diat, pampasan, mengganti nyawa yang diserahkan kepada ahli keluarga yang terbunuh itu, kecuali sekiranya mereka memaafkan. Jadi ayyasaddaqu ni mereka sedekahkan. Sedekahkan maksudnya mereka memaafkan daripada orang tu membayar ganti diat ni. Sebenarnya diat pembunuhan ni sangat berat ya. Bagi orang yang pembunuhan tidak sengaja ni diringankan sedikit. Dari kita fiqh kena bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta bersamaan berapa? Ratus ribu duit RM. 1 ekor unta dah berapa ribu. Kalau 100 ekor unta berapa ratus ribu pula. Begitu juga unta-unta itu pula dia ada dia punya apa panggil jenis dia, umur dia. Ada umur dia, ada yang umur kena 2 tahun, ada yang kena 3 tahun, ada yang kena 4 tahun. Ada dia punya umur-umur untuk bayar diat ini. Dan untuk pembunuhan yang tidak sengaja ini juga dia ringankan. Ini dia boleh untuk dia dipanggil kongsi pembayaran tersebut oleh dia, yakni pembunuh itu, dan pembunuhan tidak sengaja pembunuh itu dan ahli keluarga ni juga. Ahli keluarga ni pun boleh tolong pakat kongsi bayarkan untuk keluarga si mangsa. Jadi seterusnya kata apa,
Fa in kana min qaumin, maka sekiranya dia telah terbunuh, ini yang orang yang telah terbunuh itu adalah daripada satu kaum yang ada permusuhan dengan kamu dan sedangkan dia adalah seorang mukmin. Ini orang yang pembunuh tu orang mukmin dan orang yang dibunuh tu bukan orang mukmin. Ini orang yang kafir. Maka kata apa sini? Fatahriru raqabatin mukminah. Maka hendaklah dia memerdekakan, hukuman adalah memerdekakan seorang hamba yang beriman. Ini kalau yang terbunuh itu adalah orang kafir. Wa in kana min qaumin, dan sekiranya adalah yang terbunuh itu daripada kaum yang di antara kamu, di antara mereka terdapat perjanjian. Maksudnya perjanjian damai lah, dipanggil bahasa Arab panggil kafir dhimmi. Kafir yang dia membayar jizyah, membayar cukai, dia ada perjanjian damai. Maka fadiyatun, maka hukuman dia adalah diat yang diserahkan kepada ahli keluarga yang terbunuh dan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Faman lam yajid, maka sesiapa yang tidak mendapatkan, ini tidak ada hamba sahaya nak untuk memerdekakan, fasyamu syahraini, maka hukuman dia adalah dikena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai taubat, penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hukuman ataupun cara apabila seseorang itu melakukan pembunuhan. Baiklah, seterusnya ayat 193. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. InsyaAllah, silakan puan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Boleh berhenti situ Ustaz? Muta'ammidan. Boleh, Pak. Nak sambung balik ke terus je ke apa tak? Baik, ulang satu perkataan ni. Satu perkataan. Muta'ammidan pun boleh. Muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Ya ayyuhallazina amanu
Iza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabli famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Puan. Seterusnya terjemahan ayat 93 ini, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini jenis pembunuhan yang pertama tadi saya beritahu, yang bunuh dengan sengaja. Jadi orang yang mana bunuh dengan sengaja ini, hukuman dia adalah qisas. Qisas ini hukuman dia adalah dia pun akan dibunuh. Jadi hukuman bagi pembunuhan yang dengan sengaja maka adalah dia ambil qisas, dia akan dibunuh juga, kecuali sekiranya keluarga si mati bangsa memaafkan. Jadi kalau keluarga si mati itu kata tak apalah, kan, tak perlu qisas, tapi kena bayar diat. Wajib membayar diat yang berat ke atas si pembunuh ini. Dia tidak boleh dikongsi dari kalangan keluarga dia. Dia sendiri kena bayar diat nyawa yang dibunuh dengan sengaja itu. Diat yang berat adalah diat yang mana dia sendiri yang kena bayar, dan dia kena bayar pula dalam pembahagian 100 ekor unta itu, unta yang Masya Allah yang telah berumur. Ini telah harga dia telah tinggi, dah sampai umur yang tua, maka harga dia lebih tinggi, dan itu juga dia kena selesaikan dengan segera. Diselesaikan dengan segera pembayaran diat dia itu. Jadi itu adalah hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja. Baiklah, apakah dosanya? Allah Ta'ala kata apa dosanya kat sini? Fajaza'uhu. Maka yang membunuh dengan sengaja ni, maka balasannya adalah neraka Jahannam yang kekal dia di dalamnya. Jadi kat sini ada perbahasan, adakah seorang mukmin ini kalau dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, adakah dia akan kekal di dalam neraka Jahannam untuk selamanya ataupun tidak? Daripada ayat-ayat mengikut ayat-ayat yang lain ada maksudnya memberitahu dan seorang mukmin dia tidak akan kekal dalam akidah kita. Seorang mukmin ini orang yang pernah mengucap kalimah syahadah dan menjadi seorang mukmin, walaupun dia melakukan dosa, dan mungkin dia akan dimasukkan dalam neraka dahulu atas sebab dosanya, tapi dia telah mengucap kalimah syahadah dan menjadi seorang mukmin, maka yang lepas itu akan dikeluarkan dan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala sebut dengan kat sini khalidan fiha ni, maksudnya dekat mama masih kat sana.
Khalidan fiha berarti ulama kata tafsiran dia adalah yang lama. Azab api neraka yang mana duduk dalam api neraka tu sangat lama, dan Allah SWT Allah menggunakan perkataan khalidan fiha. Ataupun ulama memberitahu kalau itulah kalau nak dibalas dengan keadilan Allah SWT yang setimpal dengan dosa dia membunuh, ini adalah azab api neraka je yang setimpal untuk selamanya. Itu kalaulah ya, tapi Allah SWT maha pemurah, maha penyayang. Selepas dia melakukan dosa yang besar macam ni pun, dan ayat Allah SWT sebut dalam surah Nisa 48, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Taala mengampunkan selain daripada dosa syirik kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Syarat orang tu bertaubatlah. Jadi kalau orang yang membuat dosa membunuh orang dengan sengaja ni, dia bertaubat, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosanya juga. Dia akan terselamat. Walaupun mungkin dia akan termasuk dan dia akan dimasukkan dalam api neraka dahulu, tapi lepas tu insya-Allah dia akan masuk syurga sebabkan dia orang beriman. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Inilah dosa punya balasan. Allah murka ke atasnya dan Allah melaknatnya, iaitu jauhkan daripada rahmatnya, dan dia menyiapkan baginya azab yang sangat berat. Jadi sangat berat bagi pembunuhan yang mana dengan sengaja ini. Jadi ini dua jenis pembunuhan. Ada lagi satu jenis yang tidak ada disebutkan dalam ayat Quran, yang disebutkan dalam hadis, iaitu nama panggil pembunuhan yang mana menyerupai sengaja. Apa maksud pembunuhan yang mana menyerupai sengaja? Ini seorang itu dia nak bunuh satu orang mukmin itu dengan sengaja. Dia ada niat, tapi dengan benda yang tidak selalu digunakan untuk membunuh. Dengan benda yang tidak selalu digunakan untuk membunuh. Mungkin dengan membaris ke, ketuk banyak kali sampai dia mati, dan itu panggil yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja, panggil syibhul amal. Dia punya balasan, hukuman dia tidak ada qisas, tetapi dia kena wajib membayar diat, dan membayar diat. Baik. Seterusnya ayat yang ke-94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi untuk berperang, ini kamu keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, fatabayyanu, maka telitilah, maksudnya ambillah tabayyun. Tabayyun ni memeriksa keterangan, ambil penerangan daripada orang. Jadi ayat ini sebenarnya diturunkan mengenai sebahagian sahabat yang mana dalam satu pasukan Nabi SAW menghantar satu pasukan sahabat untuk berperang, dan sampai pada satu tempat, dan ada seorang musuh dia telah datang di hadapan para sahabat dan telah memberi salam. Jadi sebahagian sahabat itu telah membunuhnya dan telah berkata, dia ni bagi salam kat kita ni bukan sebab dia beriman, dia bagi salam sebabkan dia takut mati. Jadi kita bunuh dia. Jadi sebab itu Allah SWT menegur sebahagian sahabat itu yang mana mereka tidak mengambil penerangan tentang adakah orang yang mereka bunuh tu orang yang beriman ataupun tidak. Dan sepatutnya kena periksa, kena ambil penerangan. Jadi Allah SWT menegur, fatabayyanu. Jadi kalau kamu pergi berperang, kena ambil keterangan adakah orang tu betul-betul beriman ataupun tidak. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, jangan kamu katakan kepada yang melontarkan kepada kamu salam, ini orang yang bagi salam kepada kamu, dan jangan kamu cakap lasta mu'minan, kamu ni tidak beriman. Nabi SAW pun sangat marah apabila mendapat laporan sahabat ni membunuh dengan
tanpa mengambil penerangan, tanpa meneliti seorang itu beriman ataupun tidak. Sampaikan Nabi SAW kata, adakah kamu telah koyakkan hati dia, kamu lihat dia ini tidak beriman? Sampai sentuh sekali Nabi SAW menegur para sahabat. Jadi Allah Ta'ala pun tegur, jangan kamu cakap kamu tidak beriman kepada orang yang mana memberi salam kepada kamu. Yang mana tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, kamu menginginkan harta benda dunia. Kamu dapat harta rampasan daripada orang yang kamu bunuh. Kamu anggap dia seorang tidak beriman, kamu bunuh dia, kamu dapat harta rampasan. Jangan kamu kejar harta benda dunia. Fa'indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala ada banyak harta. Ini mana Allah Ta'ala ada ghanimah yang banyak, maka mintalah daripada Allah SWT. Kadzalika, begitulah keadaan kamu dahulu. Maka Allah Ta'ala telah memberi keimanan, nikmat keimanan ke atas kamu, maka telitilah. Allah Ta'ala ulang balik, fatabayyanu 2 kali Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu ni dengar daripada apatah lagi yang mana sebar-sebarkan fitnah dekat media sosial dan sepertinya, adakah mereka teliti dahulu nak bagi tahu tentang keburukan seorang ni, sebarkan keburukan seorang ni buat apa? Tidak ada faedah kalau mereka ni tidak teliti, mereka tidak mengambil penerangan, maka dosa itu akan kena ke atas mereka sendiri. Yang selalu suka sebar-sebarkan, sharekan apa sahaja yang mereka dapat sampai kepada mereka tanpa usul seperiksa. Jadi Allah Ta'ala tegur, fatabayyanu. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Baiklah, seterusnya muka surat 94, insyaAllah ayat ke-95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. Seterusnya, silakan kawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak baca Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid ضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Seterusnya ayat yang ke-95, terjemahan tidak sama orang-orang yang duduk, ini tidak pergi berjuang di jalan Allah di kalangan orang-orang mukmin, kecuali orang-orang yang mempunyai halangan, mempunyai alasan seperti sakit dan tidak mampu
wal mujahidun, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini orang yang tidak pergi berjihad dengan orang yang pergi berjihad tak sama. Kan? Dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan harta mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Jadi dua perkara apabila seorang itu keluar di jalan Allah SWT, sebab itu tertib dalam keluar dari Allah SWT dengan harta sendiri dan harap diri mereka sendiri. Sehingga orang dibagi harta je kan, kamu keluarlah jalan Allah, aku bagi harta, Masya Allah. Setengah orang dia keluar jalan Allah, diri dia ada tapi dia guna harta orang. Yang terbaik Allah Ta'ala kata apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta sendiri, dengan diri sendiri. Ini korban harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru dapat kemanisan iman, baru dapat ganjaran yang Allah SWT sediakan. Tak sama orang yang tak pergi berjuang, orang yang pergi berjuang. Bahkan orang yang mana terlewat walaupun satu waktu solat di jalan Allah SWT, lewat maksudnya setengah hari di jalan Allah SWT, maka Nabi SAW kata apa? Dia telah lewat untuk masuk surga Allah SWT 500 tahun. Jadi maksudnya tidak sama orang yang mana keluar jalan Allah SWT dan orang yang tidak keluar jalan Allah SWT. Dan faddalallah, Allah melebihkan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta mereka dan diri mereka ke atas orang-orang yang duduk. Ini orang yang tidak pergi sederajat. Ini beberapa darjat di dalam Al-Quran, di dalam syurga. Dan setiap pada masing-masing Allah SWT telah menjanjikan syurga balasan yang baik, dan Allah SWT melebihkan ke atas orang yang pergi berjihadnya ke atas orang yang tidak pergi berjihad. Allah SWT melebihkan orang yang pergi berjihad ke atas orang yang tidak pergi berjihad ini ajran azima, pahala yang besar, pahala yang banyak. Dan pahala yang banyak tu apakah dia? Darajatin, ini beberapa darjat kemuliaan daripada Allah dan keampunan dan rahmat. Tiga perkara yang Masya Allah ganjaran yang besar, dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun, maha penyayang. Nah, seterusnya ayat yang ke-97 ni insya-Allah. Terakhirnya insya-Allah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Allah persilakan seterusnya puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Yalah, sama-sama, masya-Allah. Ayat yang ke-97 terjemahan dia. Ini ayat mengenai satu sebahagian orang yang telah meluk Islam tetapi tidak berhijrah bersama orang mukmin ke Madinah. Hijrah pada masa itu adalah hijrah yang wajib. Bagi orang yang mana dia tidak ada alasan untuk tidak berhijrah, maka adalah wajib. Walaupun dia lemah, walaupun dia lemah, walaupun dia tahu keadaan dia lemah, tapi dia tidak ada alasan untuk tidak berhijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencela, Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Dan sesungguhnya orang yang telah mencabut nyawa mereka oleh para malaikat mencabut nyawa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dan dengan sebab tidak berhijrah. Jadi mereka ni telah tidak berhijrah, mereka duduk bersama orang kufar di Mekah tu dan tidak berhijrah bersama Rasulullah dan para sahabat pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Jadi apabila peperangan Badar, mereka ikut dan mereka mati bersama orang kufar itu. Mereka ikut berperang dan mereka mati dalam peperangan Badar bersama orang kufar tersebut. Jadi orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri walaupun telah meluk Islam tetapi tidak berhijrah kerana fardu, hijrah tu fardu pada masa itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada mereka qalu fi man kuntum. Jadi mereka berkata, bagaimanakah keadaan kamu? Ini selepas mereka dibangkitkan nanti, apakah keadaan kamu? Ini apa yang menyebabkan kamu tidak berhijrah sedangkan hijrah fardu masa itu? Qalu kunna mustad'afin. Mereka berkata, kami ni orang-orang yang lemah di bumi, di muka bumi ni, ini di Mekah. Maka Allah SWT beritahu, qalu alam takun ardullah, ini para malaikat berkata, adakah bukan bumi Allah ni luas? Bumi Allah ni luas. Fatuhajiru fiha, maka kamu boleh berpindah, kamu boleh berhijrah padanya. Allah SWT ciptakan bumi ni luas untuk kamu, bukan satu tempat sahaja kamu kena duduk. Kalau difardukan hijrah, maka pergilah hijrah ke tempat lain. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang itulah Allah SWT bagi tahu tempat mereka neraka Jahannam, dan itulah yang seburuk-buruk tempat. Adakah semua mereka? Tidak. Allah SWT memberi pengecualian pada ayat yang seterusnya 98, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah daripada kalangan ini, orang yang diberikan keuzuran dan alasan ada diterima keuzuran daripada kalangan para lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang mana tidak memiliki daya upaya untuk berhijrah, tak mampu untuk berhijrah, yang diberi keuzuran, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, tak tahu, maka orang ini dia dikecualikan. Faulaika, maka orang-orang mereka itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Maha Pemaaf dan Maha yang menerima ampunan. Baiklah, alhamdulillah kita telah selesai sehingga ayat ke-99. Mana yang berbaki tak sempat nak baca, saya mohon maaf lah. InsyaAllah InsyaAllah kita boleh sambung minggu hadapan. Yang mana yang boleh berbaki, yang tak sempat kita letak nombor 1 InsyaAllah minggu depan. Jazakumullah khairan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dan kurang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu kembali. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian hari ini. Tak apa, kita kesempatan hanya 4 orang pembaca tadi,
tapi kita mendapat sedikit pengetahuan dan mungkin dapat sedikit mengambil pengetahuan daripada perkongsian wakaf daripada Ustaz tadi. Cumanya agak kelam kabut, nanti Ustaz akan terangkan lagi insyaAllah. So banyak kena terang secara detail lagi Ustaz kan pasal wakaf ni banyak. InsyaAllah bukan semua kita belajar dan ingat insyaAllah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dengan perkongsian Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan barokah. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Yang tak dapat membaca, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama insyaAllah. Ustaz, saya buat bahan kuliah seperti biasa. Kita hanya ada berbaki satu sahaja kuliah hari ini, kuliah Maghrib pada pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kuliah Isyak kita bersama Al-Fadhilah Ustazah Afzan ditangguhkan ke minggu hadapan insyaAllah. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.